Macam mana? Wuduk. Aha. Dan tersentuh dan tak sengaja. Batal. Aha. Tak Isu dia sentuh isteri lah. Aha. Kalau dah wudu, tak ada kakak isteri kita jauh lah. Kadang-kadang berselisih terkejut. Tak sengaja. Kalau betul-betul mazhab Syafi'i, bersentuh lelaki dan wanita yang bukan mahram sekalipun isteri itu, batal lah. Selagi mana dia tidak berlapis. Kalau berlapis tak apa, bukan mimpi pun. Tapi contoh kita sentuh isteri kita, sentuh badan dia kat baju, tak apa lah. Ni kalau kita sentuh tangan, sentuh muka, benda yang tak ada lapis, dia batal lah. Tapi bukan bermakna bila kita ada wudu nak duduk jauh-jauh dengan bini, kan? Hatta sebelum tidur pun sebenarnya kita kena tidur lah, tak berwudu, sunat tidurlah wudu. Tapi dah tidur sebelah bini, tangan mesti nak sentuh isteri. Takkan tidur bini katil sana, kita katil sini tau. Tapi itu batal lah. Jadi tak guna lah kita wudu. Umpamanya dia isu kelabian. Tapi kalau ulama lain kata tak. Dia isu sentuh wanita yang bukan mahram ni, sebagai ulama kata batal walaupun tidak sengaja, asalkan dia tak berlapis kita. Tapi sebagai ulama lain, dia sentuh dengan syahwat baru batal. Mazhab Hambali umpamanya sentuh dengan syahwat baru batal. Sentuh saja tak batal. Pertama kerana dia melihat banyak nas yang Nabi menyentuh isteri dan Nabi tak berwudu. Nabi terus pada solat. Umpama hadis Abi Dawud daripada Aisyah, kan Nabi yuqabbil ba'da azwajihi thumma dhahaba ila as-salah wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam cium isteri dia, kemudian dia pergi solat dan dia tidak berwudu. Hadis itu sahih di sisi sebagai ulama, tapi dikategori lemah oleh sebagai ulama lain, termasuk kita dalam mazhab Syafi'i. Ulama Syafi'i sebagai kata hadis itu lemah, dia tak dipakai. Ataupun dia kata hadis itu sahih tapi dia takwil kepada berlapis. Tapi sebagai ulama tak terima lah, mana boleh cium tak berlapis, mana boleh cium berlapis, cium kata tu tak berlapis, kan? Umpama hadis Imam Bukhari juga daripada Aisyah, dia bila Nabi semayang malam, Aisyah ni sebab rumah Nabi tuan-tuan dia sempit. Saya kira rumah Nabi ni tuan-tuan yang asal dulu, kalau nak kira dengan dapur rumah flat kita pun, dapur rumah flat kita lebih besar. Sebab Nabi SAW bila Aisyah tidur, tempat solat Nabi, kaki Aisyah dia melentang di hadapan Nabi SAW. Aisyah katakan Nabi usalli, Nabi ni tidur, wa ana a'taridu ala musalla i'tiratul janazah. Aku tidur melentang kepada tempat sembahyang Nabi umpama jenazah. Wa idza arada ayasjud ramazan. Bila Nabi nak sujud, Nabi akan cuik aku. Ramazan, dia cuik. Cuma kita mazhab Syafi'i, cuik tu dia takwil kepada cuik. Cuik pakaian dia lah, tak cuik kaki dia. Tapi sebagai ulama yang memegang kepada zahir nafs, dia kata cuik-cuik lah. Kan? Itu antara nak yang mereka guna dalam konteks. Sentuh syahwat baru batal. Sentuh tak syahwat tak batal. Dan sebagai ulama lain, yang ini umpama dalam mazhab Hambali, umpama Al-Imam Ibn Taymiyah, dia pakai itu. Sentuh dengan syahwat baru batal, tapi sentuh tak syahwat tak batal. Sebagai ulama lain lagi senang, sentuh yang bukan mahram termasuk isteri sekalipun, dia tidak membatalkan wudu langsung. Itu dalam mazhab Hanafi. Tak sentuh dia tak batal langsung. Macam dia himpun segala nas-nas yang ada, termasuk hadis-hadis tersebut tadi, dan dia lihat menyentuh tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu dia jima saja. Allah Ta'ala kata aula maskumun nisa, bila kamu sentuh wanita. Kata Imam Ibn Abbas, sentuh di sini adalah jima. Kemudian melihat pada hadis-hadis tadi lah, menunjukkan ada Nabi SAW menyentuh. Lagi pula dengan maqasid perkahwinan. Maqasid perkahwinan ni, bila kita ada wudu, sentuh isteri batal, sedangkan kita disuruh sentiasa berwudu. Nabi kata hadis Muslim dan Sauban, la yuhafiz 'ala al-wudu illa mu'min. Orang sentiasa nak ada wudu adalah orang mukmin, orang beriman. Habis itu kalau kita duduk dalam rumah, bila masa kita ada wudu, dan tentu kita bermuamalah dengan isteri, jadi dia tak kena dengan maqasid perkahwinan. Jadi dia melihat dalam konteks itu, jadi tak membatalkan langsung. Itu dalam perbahasan mazhab lah. Jadi tak bermakna kita boleh kita semayang belakang orang Hanafi, tak boleh. Betul, tempat saya pun dia surau, tempat saya ada satu surau Hanafi, surau Jumaat. Dulu saya mengajar kat surau tu sebulan 3 kali.
Tapi saya tak macam lah. Bukan dia ucap saya ucap tu. Dia Imam Hanafi. Kan? Hanafi senang. Sentuh kemaluan tak batal. Sentuh isteri lagi tak batal. Ha? Tak pelapik lah. Tak batal. Sentuh isteri tak batal. Dia sentuh ni dia kata tak ada apa-apa signifikan. Sebab yang membatalkan wudu jika dilihat dalam teks-teks Quran dan juga hadis Nabi, dia lebih kepada azab, najis. Kencing dan berak umpamanya, dia menyebabkan azab. Azab ni makna benda najis lah, kentut umpamanya. Lagi pula dia ada teks, dia ada nas. Adapun menyentuh wanita ni dia ataupun menyentuh kemaluan pun dia ada teks. Jadi dilihat wudu ni terbatal dengan azab. Azab ni benda jijik lah. Kan? Kencing umpamanya najis, memanglah batal wudu. Berak najis, batal wudu. Kan? Keluar mazi, keluar sesuatu daripada kubur dan tubuh memanglah najis. Kentut umpamanya, dia terik benda macam tu. Adapun sentuh kemaluan, sentuh isteri, dia tak ada apa-apa signifikan. Tak melibatkan apa-apa azab. Lagi pula ada hadis yang saya sebut tadi lah. Jadi dia tak boleh apa-apa lah. Sentuh kemaluan, sentuh isteri. Orang perempuan dia ada nak cuci, dia basuh berak anak. Dia tak perlu buru. Tapi kita boleh lah semayang belakang dia. Kan? Tapi kalau kita nak kira depo kita tak tahulah. Dan tentu sebelum dia pergi semayang, dia jamak bini dia, dia apa benda dia buat yang batalkan wudu bagi kita, tapi bagi dia tak batal. Cuma sebagai ulama Syafi'i kita meletakkan dipanggil syarat. Selagi mana kita tak lihat dia buat benda yang membatalkan wudu. Kalau tadi sebelum dia kita nak berimankan dia, kita lihat dia cium bini dia atau dia sentuh bini, kita dah ikut dia lah. Tapi kalau kita tak lihat, tak apa. Dia tak syarat macam tu. Sebab membatalkan bagi kita, tapi tidak membatalkan bagi dia. Lagi pula isu sentuh isteri ni dia tidak ijma'. Dia tidak ada kesepakatan. Bahasa nas tu berbeza-beza. Dalam konteks tu saja. Apa? Menjawab? Tak menjawab juga? Jadi dia dalam konteks mazhab. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Cuma saya secara peribadi saya cenderung kepada pandangan mazhab Hambali yang dipilih oleh ulama-ulama Hambali lah. Sentuh isteri tanpa syahwat tidak membatalkan wudu atas nas-nas yang ada tadi, dan juga kerana maqasid perkahwinan. Kita nak isteri nak bermalas lagi. Tapi walau bagaimanapun kalau nak semayang ambil wudu jugalah. Macam tu lah. Tapi tidak membatalkan bagi saya lah. Jangan cakap saya boleh pula. Ikut ilmu masing-masing. Amalan ini di antara saya ilmu. Dia support saya pula. Jawab. Boleh faham? Itu dipanggil khilaf yang muhtabah, khilaf yang besar. Khilaf yang besar. Dia sebenarnya tak kira di mana-mana, di muka di mana sama saja. Cuma secara asal dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan soal hadis, dia membatalkan wudu. Cuma ada setengah-setengah hajat, keperluan yang mana kita perlu sentuh isteri, dan dia kalau bila kita nak ambil wudu jadi payah, macam tuan-tuan tu boleh lah. Perlu kepada sentuh isteri dan tuan-tuan ambil wudu jadi payah. Maka tapi kalau ni tak payah mana pun, tuan-tuan boleh bawa air kalau wudu. Kan? Jadi dalam setengah-setengah isu ulama kadang-kadang ni ulama ni dia nak betul-betul berpegang dengan mazhab lah. Cuma dalam setengah keadaan dia kata boleh lah kita taklid pada mazhab kan. Tapi balik Malaysia balik mazhab Syafi'i. Dia konteks macam tu lah. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i tak ada keharusan. Asal sentuh saja tak kira tawaf, tak kira apa batal lah tu. Cuma ulama kita ni dia bagi kelonggaran untuk kita taklid mazhab lain dalam setengah-setengah isu. Jadi dia ada sentuh ni membatalkan wudu secara mutlak kita. Yang kedua sentuh hanya dengan syahwat. Yang ketiga sentuh tak batal langsung. Jima saja yang batal. Itu mazhab Hanafi. Memanglah. Tapi kalau tuan-tuan baca buku-buku fiqh sunnah, semua menjurus pada mazhab Hambali. Itulah tidak batal mereka dengan syahwat. Kalau tuan-tuan belilah buku-buku fiqh sunnah yang ada kat market kita, hatta Datuk Syah Melayu pun, yang tulis fiqh sunnah,
dia akan muncul dalam mazhab Hanafi dalam konteks satu isteri. Dia tak ambil lah kita punya fatwa kalau mazhab Syafi'i. Di isu-isu macam ni kalau kita bertegas, dia jadi fitnah pula kan. Contoh kalau saya kata okey tuan-tuan, satu isteri tak patah wudu, tuan-tuan boleh semayang tak apa menyentuh isteri, dia akan jadi fitnah, jadi isu. Padahal dalam ilmu dia tak jadi isu. Maka ulama-ulama kita yang masyhur di Nusantara, Imam Abdul Aziz Al-Malibari, hatta dalam Fathul Mu'in pun dia tegaskan, dia kata bagi orang awam dan beramal dengan satu mazhab, mana-mana mazhab yang dia nak, dengan syarat 4 mazhab yang utama, Hanbali, Syafi'i, Maliki dan juga Hanafi. Dan bila dia beramal satu mazhab, dia boleh pergi ke mazhab yang lain juga secara keseluruhan. Kita dah 10 tahun beramal dengan mazhab Syafi'i, aku nak beramal mazhab Hanbali pula lah, pergi mazhab Hanbali pula, tak ada. Ataupun dia kata kita beramal dengan mazhab kita dalam setengah-setengah masa ada, kita beramal dengan mazhab yang lain di atas beberapa dasar. Antaranya ialah dipanggil kesahihan hujah. Hujah dia lebih baik kita boleh ambil lah. Dalam setengah-setengah masa ada, kita kata fi ba'dil masail, dalam setengah-setengah masa. Contoh kalau nak ikut contoh mazhab Syafi'i, kita tembak bom-bom, kita baca bismillah, kita tak boleh makan, kenapa? Tapi yang ini orang pergi berburu umpamanya tembok bom, dia makan pada bismillah je. Tembok, kalau tembok rusak, dari ke mazhab Syafi'i pakai senapan tak boleh. Nampak? Tapi berapa ramai pemburu kita ni tembok haiwan makan kan? Kalau hidup sulit lah, kalau tak hidup boleh makan. Itu kita ambil fatwa daripada mazhab lain. Banyaklah kalau saya cerita kepada tuan-tuan tentang setengah daripada fatwa mazhab lain yang sudah kita amalkan. Sebenarnya isu tu lah, itu dalam konteks tu lah. Tapi isu dia beramal mengikut ilmu yang kita ada. Nampak? Tuan-tuan nak tengok apa hujah yang mazhab Hanbali ataupun Hanafi yang Maliki guna dalam konteks ini, saya boleh tunjukkan, saya boleh bahaskan. Kemudian kita ambil yang mana baik dalam konteks ilmu lah kan. Dia tak jadi halangan. Lagi mana dia tidak menyalahi sunnah yang nyata. Dalam konteks ini dia sunnah dia tak nyata. Jadi masing-masing boleh beramal ikut ilmu masing-masing. Jadi saya sebut pandangan peribadi saya macam tu. Dan ilmu saya ada. Nampak? Boleh? Cuba kan? Jadi biasa mungkin saya akan dulu. Mohon datang Allah Azza pada baik pada dia yang buruk dalam kita dan dapat ada sikit sebanyak Allah. Kul kau yang azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita berkata Allah Subhanahu wa taala.